A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan belajar sambungan yang seterusnya, iaitu pendebungaan. So ada 3 benda yang kita akan tengok hari ini. Pertama, pengenalan apakah itu pendebungaan. Yang kedua, kita akan pergi pula kepada macam mana proses pendebungaan itu berlaku. Dan yang ketiga, kita akan tengok jenis pendebungaan. So proses dan jenis ni dia agak berkaitan rapat, insyaAllah. Okay. So dalam kita belajar ni kan, ada 3 objektif utama untuk slide yang pendek ni. Okay, yang pertama, bila mana kita belajar, kita boleh sampaikan balik apakah maksud pendebungaan tu. Okay, tadi kita tengok kan, konsep dan maksud tu kita kena boleh sampaikan maksud dia. Yang kedua, kita boleh jelaskan apakah macam mana proses pendebungaan tu berlaku. Okay, dan yang ketiga kan, saat kita tengok jenis-jenis kan, so maksudnya kita tak keliru kan. So kita boleh bezakan apakah jenis pendebungaan yang ada. Okay, so tu 3 benda yang kita harapkan kita dapat capai daripada pembelajaran untuk kali ini. Okey, kita pergi pada yang pertama. So, pengenalan pada pendebungaan ni kan. Pendebungaan ni apa? Okey. So, untuk kita mengenali proses pendebungaan ni kan, kita bawa pada satu konsep yang sama yang ada pada kita, sebagai manusia, iaitu kan, kat sini kita ada persenyawaan kan. Kita nampak macam mana sperma bergabung dengan ovum, berbentuk, bersenyawa, dan akhirnya lahirlah, kita dapatlah manusia yang baru kan. Okey. Daripada proses ni dan lahirnya manusia yang baru, dan kehidupan manusia tu boleh berterusan. Okay. So dekat manusia kan, untuk sperma dan ovum tu boleh berjumpa dan bercantum kan, dia didahului oleh proses yang dinamakan sebagai persetubuhan. Okay. Kalau pada tumbuhan pula kan, untuk supaya sel jantan boleh bertemu dengan sel betina kan, pada tumbuhan, so proses tu dinamakan sebagai pendebungaan kan. Konsep yang sama tetapi cara yang berbeza kan. So ni tunjukkan kepada kita macam mana Allah Ta'ala tu kan maha menciptakan kan? Sangat hebat Allah Ta'ala kan. Okay? Dia ada satu idea yang sama kan, satu konsep yang sama kan, untuk supaya kehidupan yang boleh berterusan, tapi cara tu berbeza sesuai dengan setiap ciptaan dia kan. Sebab itulah kita selaku manusia ni kan, kita perlu bersyukur sebab hidupnya kita sekarang ni adalah sebab Allah Ta'ala jadikan adanya proses untuk supaya kita ni boleh berterusan kan. So Allah Ta'ala jadikan tu kita dapat hidup kan. Kita patut bersyukur banyak kepada Allah Ta'ala. Okay, seterusnya. So tadi tu proses kan, secara umum kita tengok kan, kita fahami kan, pendebungaan tu apa. So ni kita tengok apakah maksud pendebungaan tu kan, secara definisi dia kan. Okay. So pendebungaan ialah proses pemindahan kan, butir debunga yang matang, okay, daripada enter ke stigma kan. So sini kita ada enter, contohnya sini so dalam enter ni adanya butir debunga kan. So bila butir debunga tu dah matang kan, dia perlu dipindahkan ke stigma. Okey. So bila dipindah ke stigma, itu dah disebut sebagai proses pendebungaan. Okey. Bila dah berlaku tu, so akan dapatlah, tengok sini kan, kita dapatlah buah. Kan, ni contohlah, ni ialah apa? Bunga apple, dan so dapatlah buah apple. Okey. Okey. Alright. So ada 2 jenis pendebungaan yang kita akan belajar. Okay. Yang pertama adalah pendebungaan sendiri. Okay. So yang pertama pendebungaan sendiri. Pendebungaan sendiri itu macam mana? Okay. Untuk kita memahami pendebungaan sendiri ni kan, dia punya kata kunci adalah benda ni, pendebungaan sendiri dia berlaku pada pokok yang sama. Okay. Pada pokok yang sama. Contoh sini saya ambil bunga apple juga kan. Okay. So kita nampak sini kan, ada 2 bunga sini kan, tapi 2 bunga ni daripada pokok yang sama kan. So kita nampak sini ada enter kan, sini ada enter kan, dalam ni ada stigma sini. So apa yang berlaku adalah kan, butir debunga kan, daripada enter yang dah matang ni, dia perlu pindah ke stigma tadi kan. So sama ada dia berpindah kepada bunga yang sama, okay, berlaku persenyawaan kat situ, ataupun daripada enter sini pergi ke bunga yang lain tapi masih lagi pokok yang sama. So ketika mana berlaku macam ni, so tu dipanggil sebagai pendebungaan sendiri. Okey, ni sama juga dia boleh pergi kepada bunga yang sama ataupun bunga yang lain. Okey, tapi kunci dia pada pokok yang sama. Okey. Yang kedua adalah pendebungaan kacuk. Okey, pendebungaan kacuk. So kat sini pula pokok dia lain.
Maknanya bukan pada pokok yang sama, tapi pada spesies yang sama. Okey, spesies yang sama. Contoh kat sini kan, kita ada 2 pokok apple dan pokok yang lain lah kan. Pokok A dan pokok B. Tapi dua-dua ni adalah spesies yang sama, iaitu spesies apple. Okey. So contohnya ketika kita ambil nampak banyak bunga pada dua-dua pokok ni. Okey, katakan bunga pada pokok pada kat sini. Okey. Dia ada enter dia kan. Dalam enter tu ada bunga. Okey. So bunga yang dah matang tu dipindahkan ke stigma, tapi bukan pada pokok yang sama, kali pada pokok yang berbeza. Okey, so dia pindah ke sana. So bila berlaku macam ni, maka dipanggillah ni pendebungaan kacuk. Okey. Macam mana dia boleh pindah tu? Yang tu nanti kita akan tengok kan, ejen pendebungaan. Alright. Tapi untuk hari ni kan, ni dia yang kita pelajari, iaitu kita tengok tadi konsep pendebungaan tu macam mana. Okey. Kemudian kita tengok tentang maksud pendebungaan tu, definisi dia, dan terakhir tadi kita tengok dua jenis pendebungaan kan. Okey, pendebungaan sendiri dan juga pendebungaan kacuk. Okey. So itu sahaja untuk hari ini, insya-Allah. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.